akan bercakap tentang bagaimana laluan impuls untuk menghasilkan tindakan terkawal. Okey, so contoh untuk tindakan terkawal hari ini adalah mengangkat tangan selepas disoal oleh guru. Okey, so kita akan keluarkan tapak tangan kita. Ibu jari adalah rangsangan, kemudian jari kelingking adalah gerak balas. Kemudian kamu nampak ada 3 jari di tengah ini adalah mewakili organ deria, otak dan juga efektor yang boleh terdiri daripada otot dan kelenjar. So, apa yang berlaku? Sebenarnya untuk menghasilkan gerak balas, kita perlu sentiasa menerima rangsangan. Dan rangsangan itu boleh sama ada cahaya, bunyi, dan hari ini kita akan mengangkat tangan. Jadi rangsangan yang diterima oleh pelajar itu tadi adalah bunyi, suara guru. Okey, rangsangan ini akan dihantar ke reseptor deria yang berada pada organ deria. So, apa yang berlaku di sini? Reseptor deria tadi akan mencetuskan impuls. Dan impuls itu akan dibawa ke otak melalui neuron deria. Okey? Impuls itu akan dihantar ke neuron geganti yang berada di dalam otak ataupun lebih spesifiknya cortex cerebrum. Di sini impuls itu akan diinterpretasi oleh otak di bahagian cortex cerebrum. Okey, di sini ada cincin cikgu ni melambangkan sebagai adanya neuron geganti di dalam otak selepas dia menerima impuls daripada neuron deria. Kemudian kamu nampak lagi getah ni bersambungan. Ini bermaksud terdapatnya neuron motor. Impuls daripada otak tadi akan dihantar melalui neuron motor dan pergi ke efektor. Dan efektor tadi boleh terdiri daripada otot dan juga kelenjar. So, untuk menghasilkan gerak balas mengangkat tangan, impuls tadi telah diterima oleh otot rangka, iaitu tangan kepada murid tadi. Akhirnya maka terhasillah gerak balas iaitu mengangkat tangan. Bye. Hai semua, hari ini kita akan menggunakan formula Give Me 5 tool. Okey, situasi yang akan kita libatkan hari ini adalah sentakan lutut. Sentakan lutut hanya melibatkan 2 neuron, iaitu neuron deria dan neuron motor. So, bagaimana gerak balas ini akan terhasil? Give me 5. Pertama, kita mempunyai rangsangan. Kedua, reseptor regangan. Ketiga, saraf tunjang. Keempat, efektor. Dan seterusnya adalah gerak balas. Rangsangan akan dihasilkan apabila otot tendon di bawah lutut diketuk dan akan menyebabkan otot quadriceps meregang. Rangsangan ini akan dihantar ke reseptor regang. Reseptor regang akan mencetuskan impuls yang dihantar melalui neuron deria ke saraf tunjang dan seterusnya impuls ini akan dihantar dari neuron deria ke neuron motor ke efektor. Efektor kita kali ini adalah otot quadriceps. Otot quadriceps tadi akan melakukan gerak balas di mana otot quadriceps akan mengecut dan seterusnya menyebabkan sentakan lutut. Sekian. Hai semua, hari ini kita akan bercakap tentang formula Give Me 5-3. Okey, formula ini sesuai digunakan untuk menerangkan tentang tindak balas refleks yang melibatkan 3 neuron. Bagaimana situasi ini berlaku? Apabila jari tersentuh duri pada bunga mawar, rasa sakit yang terhasil iaitu rangsangan akan diterima oleh reseptor deria pada kulit di tangan kita. Kemudian impuls akan tercetus. Impuls akan dihantar melalui neuron deria ke saraf tunjang. Di dalam saraf tunjang, impuls dipindahkan daripada neuron deria ke neuron geganti. Kemudian, impuls akan dipindahkan daripada neuron geganti ke neuron motor menuju ke efektor, iaitu otot rangka. Dan otot rangkanya adalah otot tangan. Otot tangan akan menghasilkan gerak balas, iaitu tangan terangkat serta-merta untuk mengelakkan kecederaan. Akibat daripada pengecutan otot membolehkan tangan membengkok secara serta-merta. Sekian. Hai, bersama kita di dalam formula punch slap. Okey, punch membawa maksud bonggol sinaps yang terdapat di hujung akson. Apakah yang terdapat di dalam bonggol sinaps? Di dalam bonggol sinaps ini terdapat mitochondria dan juga vesicle sinaps. Okey,
Di dalam vesicle synapse ini terkandung bahan kimia yang dikenali sebagai neurotransmitter. Di antara contoh neurotransmitter adalah asetilkolina, dopamina, serotonin dan juga noradrenalina. Okey, seterusnya di antara punch dan juga slap ini terdapat satu celahan dan celahan ini dikenali sebagai synapse, iaitu synapse ini adalah celahan yang membenarkan pengaliran impuls sehala. Okey, slap pula membawa maksud ujung jari yang terbuka ini mewakili dendrit. Dendrit pada neuron penerima. Okey, pada dendrit ini terdapat protein reseptor spesifik untuk bergabung dengan neurotransmitter yang dibebaskan oleh vesicle synapse tadi. Okey, so formula ini digunakan untuk penghantaran impuls melalui synapse. Okey, so apa yang berlaku adalah apabila terdapatnya impuls elektrik yang melalui neuron ke akson dan seterusnya ke bonggol synapse, vesicle synapse tadi akan dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter. Maka neurotransmitter akan dibebaskan ke synapse ataupun celahan sempit tadi. Kemudian neurotransmitter ini akan bergabung pula dengan protein spesifik ataupun protein reseptor spesifik yang berada pada dendrit ataupun yang dilambangkan sebagai SLAP tadi. Apabila ini berlaku, maka reseptor tadi akan mencetuskan impuls untuk dialirkan ke dalam neuron seterusnya. Sekian untuk hari ini. Hai semua, hari ini kita bersama formula 5 punch. Formula ini digunakan ketika situasi kecemasan, lawan atau lari. 5 bermaksud di sini terdapat rangsangan, di akhir ini terdapat gerak balas. Kemudian di sini adalah reseptor, hypothalamus dan juga efektor, iaitu medulla adrenal, kelenjar adrenal. Okey, so situasinya apabila kita dikejar oleh seekor anjing. Okey, rangsangan diterima apabila kita melihat seekor anjing sedang mengejar kita, iaitu rangsangan cahaya. Kemudian impuls tersebut akan dihantar ke reseptor deria, iaitu organ mata. Kemudian impuls tersebut akan dihantar ke hypothalamus dan hypothalamus akan menghantar impuls tersebut kepada medulla adrenal, iaitu efektor kita, kelenjar adrenal, untuk merembeskan hormon adrenalina dan noradrenalina. Hasilnya akan terdapat gerak balas. Punch bermaksud 5 gerak balas yang akan terhasil. Pertama, kadar denyutan jantung akan meningkat. Kedua, kadar pernafasan akan meningkat. Ketiga, tekanan darah akan meningkat. Keempat, aras glukosa akan meningkat. Kelima, kadar metabolisme akan meningkat. Ini menyebabkan lebih banyak tenaga dihasilkan untuk pengecutan otot bagi membolehkan mangsa lawan atau lari daripada anjing tersebut. Okey, bye.